Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai untuk ringkas 12 edisi 31 Mac 2021, ikuti paparan berita ini. Simpati akan nasib yang telah menimpa 150 penduduk di Rumah Panjang Umar Lesong. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chukpai, Ugon telah menghulurkan sumbangan sebanyak RM12,000. Kennedy turut meninjau keadaan semua mangsa dan berharap mereka bersabar menghadapi dugaan. Selain sumbangan berupa wang tunai, keperluan lain seperti untuk kegunaan harian turut diberikan. Terdahulu, Rumah Panjang Umar Lesong yang terletak di Sungai Keling, Ulu Baloi telah mengalami kebakaran pada Sabtu lalu. Tragedi yang berlaku pada sekitar jam 10 pagi itu telah memusnahkan satu blok rumah panjang yang mempunyai 24 pintu sekaligus menyebabkan 150 penghuni daripada 24 buah keluarga tinggal sehelai sepinggang. Sarawak Energy Berhad SEB terus aktif melakukan pemeriksaan dan penyiasatan meter di seluruh negeri bersama Kementerian Utiliti Negeri dan Polis. Ini berikutan sering berlakunya kes-kes kebakaran yang berpunca daripada kegiatan mencuri bekalan elektrik. Sarawak Energy mengingatkan orang ramai bahawa mencuri bekalan elektrik adalah tindakan yang membahayakan nyawa, malah menyebabkan kerosakan harta benda pelanggan termasuk peralatan elektrik yang boleh mengakibatkan kebakaran. Sehubungan itu, Sarawak Energy menggesa orang ramai supaya melaporkan sebarang kegiatan mencuri bekalan elektrik kepada Pusat Khidmat Pelanggan Sarawak Energy seperti yang tertera. Suntikan fiskal baharu berjumlah RM11 bilion yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru menerusi pemerkasa memberi fokus kepada kontraktor G1 hingga G4 bagi projek penyelenggaraan seperti pembaikan infrastruktur dan fasiliti awam. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, bagi tahun 2021, Kementerian Kerja Raya menerima peruntukan penyelenggaraan RM1.3 bilion. Peruntukan ini untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan di bawah program khusus seliaan KKR. KKR juga mendapat peruntukan belanja tambahan sebanyak RM200 juta untuk penyelenggaraan jalan persekutuan di bawah penyelenggaraan kecil. Peruntukan itu dihaskan untuk program pembangunan kontraktor penyelenggaraan bagi penyelenggaraan kecil di jalan persekutuan untuk kontraktor G1 hingga G4 pada tahun ini. Peruntukan PPKP ini dipecahkan kepada RM100 juta untuk Semenanjung dan RM100 juta di Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Beliau berharap menerusi program itu akan dapat membantu kontraktor kecil menjana pendapatan dalam situasi ekonomi negara yang mencabar serta memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan dengan berkualiti sepanjang masa. Kita ke perkembangan seterusnya. Majlis Keselamatan Negara MKN telah bersetuju membatalkan syarat 30% kehadiran pekerja di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan berkuat kuasa pada 1 April 2021. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembatalan itu berikutan cadangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI bagi memberi peluang kepada pihak pengurusan serta penyelia sesebuah syarikat beroperasi pada tahap maksimum. Justifikasi keputusan itu ialah arahan bekerja dari rumah yang dikeluarkan kepada syarikat perkilangan sukar dilaksanakan kerana operasi tidak dapat dilakukan secara meluas. Sidang khas malam bersetuju dengan cadangan MITI Kementerian Perdagangan Antarabangsa berkenaan dengan pembatalan syarat pematuhan 30% iaitu work from home ini bagi pihak pengurusan dan penyelia sesebuah syarikat di atas justifikasi seperti berikut. Yang pertama, arahan bekerja dari rumah yang dikeluarkan kepada syarikat perkilangan adalah sukar dilaksanakan kerana operasi tidak dapat dilakukan secara remotely. Yang kedua, operasi penghilangan sering melibatkan proses kompleks dan teknikal dengan kehadiran pasukan berbeza yang terdiri daripada kaki tangan pengurusan dan penyelia. Pada masa yang sama, mereka dikehendaki bekerja secara serentak. Yang ketiga, pembatalan syarat ini akan memberi peluang
kepada syarikat untuk beroperasi pada tahap yang maksimum. Mengulas lanjut bagi kaki tangan perkhidmatan awam, kapasiti kehadiran kaki tangan di pejabat tertakluk kepada pekeliling dan arahan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, manakala sektor swasta dibenarkan kehadiran kaki tangan 100% di pejabat bagi bahagian pengurusan, penyelia, operasi serta sokongan. Untuk kaki tangan kerajaan tertakluk kepada pekeliling yang akan dikeluarkan ataupun yang telah pun dikeluarkan. Mengenai sektor swasta pula adalah dibenarkan 100% bagi pengurusan, penyelia dan operasi serta sokongan. Arahan ini akan berkuat kuasa pada mulai 1 April 2021 dan maklumat lanjut mengenai berkenaan SOP boleh dirujuk di laman sesawang MKN. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menegaskan golongan selebriti atau VIP didapati melanggar prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN tetap dikenakan tindakan. Seperti saya sentiasa katakan, tidak ada siapa yang mengatasi undang-undang yang ada di dalam negara kita. Semua rakyat, tak kira siapa, VIP ke, tak VIP ke, semuanya tertakluk kepada undang-undang dan sesiapa saja yang melanggar peraturan undang-undang SOP, mereka akan dikenakan tindakan. Saya menerima setiap hari gambar-gambar yang dihantar kepada saya berlaku pelanggaran SOP, minta saya tangkap mereka ini. Saya cuba nak jelaskan bahawa kerajaan menyediakan peraturan dan juga hukuman-hukuman, kompaun dan sebagainya berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Tetapi tindakan penguatkuasaan adalah pihak polis atau pihak Jabatan Kesihatan atau sesiapa saja yang diberikan kuasa di bawah Akta 342. Ya. Jadi, kalau ada kes, tak kiralah melibatkan selebriti ke, melibatkan siapa saja, kalau ada kes yang berlaku, kita tahu kes itu berlaku, lapor kepada polis. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu berhubung pelanggaran SOP oleh segelintir selebriti yang didakwa merentas negeri untuk melancong selain majlis perkahwinan selebriti yang tidak mengikut SOP ditetapkan MKN. Untuk acara atau majlis yang diadakan di luar Dewan atau kampung-kampung, pasukan Jabatan Sukarelawan Malaysia rela perlu memainkan peranan mereka dalam memastikan tetamu mematuhi SOP, namun sekiranya ada berlaku pelanggaran SOP, perkara itu hendaklah dilaporkan untuk tindakan lanjut. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK bakal membuka universiti berteraskan koperasi dan keusahawanan dalam usaha menyediakan barisan pelapis profesional dalam pengendalian pengurusan koperasi di negara ini. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, institut pendidikan itu kini dalam peringkat penyediaan kertas kerja. Institut ini akan bertindak sebagai platform bagi membentuk generasi peneraju baharu gerakan koperasi yang berpengetahuan, mempunyai kemahiran perniagaan serta keusahawanan. Ia antara strategi kementerian dalam melakukan perubahan dan memperkasa gerakan koperasi di negara ini yang mempunyai keahlian lebih 6.1 juta menerusi Transcom. Pada masa yang sama, ia sekaligus mewujudkan tenaga baharu dalam gerakan koperasi di peringkat akar umbi. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Sehingga kita berjumpa lagi, salam hormat semua.